Keputusan kajian ubat Ivermectin bakal diketahui September ini. Salam sejahtera, berita Parlimen edisi 27 Julai 2021 bersama saya, Fabian William. Status pelaksanaan proklamasi darurat dan ordinan darurat sekali lagi menjadi isu hangat pada hari kedua mesyuarat khas Dewan Rakyat. Menjawab isu berkenaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata penerangan itu akan dibuat olehnya Isnin depan. Jadi dengan itu, I humbly pray, saya meminta dengan rendah diri supaya to be fair to kerajaan, saya diberi peluang untuk memberi penjelasan semua mengenai pelaksanaan darurat pada hari Isnin ini. Itu saya minta. Itu berdasarkan kepada Ketua. Minta bagi dapat ruling dulu, Speaker. Ya. Semalam, Datuk Seri Taqiyuddin memaklumkan kerajaan akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk tidak melanjutkan darurat yang akan berakhir 1 Ogos ini. 6 ordinan darurat juga sudah dibatalkan pada 21 Julai lalu. Sementara itu, keputusan menetapkan Datuk Seri Taqiyuddin memberi penerangan terperinci mengenai status pelaksanaan proklamasi darurat dan ordinan darurat pada Isnin depan dibuat berdasarkan aturan urusan mesyuarat AUM. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun berkata, AUM telah diedarkan untuk makluman semua wakil rakyat sebelum Dewan bersidang. Justru fokus hari kedua sidang khas Dewan Rakyat perlu tertumpu kepada perkara berkaitan penerangan Menteri Kesihatan berkaitan tindakan mengawal pandemik COVID-19. Semalam patutnya kita bercakap tentang Majlis Pemulaan Negara. Kemudian hari ini Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Besok Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Kemudiannya hari Khamis penerangan oleh Menteri Kewangan. Kemudian hari Isnin Yang Berhormat ingin saya ikut peraturan mesyuarat. Marilah kita ikut aturan mesyuarat. Aturan mesyuarat mengatakan aturan-aturan urusan itu akan dipublish sebelumnya. Dan perkara mengenai darurat ni hari Isnin ni. Oleh sebab itulah saya nak melancarkan prosiding ni supaya kita cukup masa untuk membahaskan sesuatu perkara itu. Tegas Datuk Azhar lagi, sebarang persoalan dan penjelasan berhubung pembatalan ordinan darurat yang dibangkitkan ahli-ahli Parlimen akan dijawab oleh Datuk Seri Taqiyuddin pada Isnin. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mencadangkan agar kerajaan menetapkan harga siling bagi pemvaksinan COVID-19 apabila vaksin Sinovac dijual kepada rakyat bermula Ogos ini. Pengerusinya Wong Kah Woh dalam kenyataan berkata, penetapan harga siling yang meliputi harga vaksin oleh parma niaga dan kos dikenakan klinik atau hospital swasta amat perlu supaya harganya berada pada tahap wajar serta tidak membebankan rakyat. PAC mengambil maklum harga untuk pemvaksinan COVID-19 sudah mula dipromosikan dan harga ditetapkan adalah lebih tinggi berbanding yang sepatutnya. Mengenai prosiding perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaannya terhadap rakyat Malaysia, Wong berkata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin hadir di hadapan PAC hari ini bagi kali kedua. Prosiding turut dihadiri Ketua Setiausaha MOSTI Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir dan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Dr. Muhammad Nur Azman Hassan. PAC akan meneruskan prosiding berhubung isu itu esok dengan memanggil Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Manakala Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada minggu depan. Sementara itu, MOSTI dalam kenyataan berasingan menyebut kementerian telah memberi penerangan tentang perkembangan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan butiran perbelanjaan bagi pelaksanaannya. MOSTI bersedia untuk memberi penerangan berterusan kepada PAC hingga tamat pelaksanaan PICK.
Keputusan kajian ubat Ivermectin untuk digunakan bagi merawat pesakit COVID-19 bakal diketahui September ini dan data klinikal bagi membuktikan keberkesanan penggunaannya belum diketahui. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba ketika menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh ahli Dewan. Kementerian Kesihatan telah memberi kelulusan khas penggunaan ubat Ivermectin secara off-label yang digunakan tetapi dalam kajian klinikal bagi rawatan pesakit COVID-19. Keperluan itu bagi menentukan keberkesanan serta keselamatan ubat berkenaan yang kini sedang dijalankan di 18 hospital kerajaan. Seramai 500 pesakit COVID yang berisiko tinggi dan bergejala ringan pada peringkat awal penyakit akan terlibat. Setakat ini, kira-kira 200 pesakit COVID-19 telah menyertai kajian tersebut dan putusan kajian dijangka bakal diperolehi pada bulan September tahun ini. Ini pula berhubung hartal doktor kontrak. Tiada tindakan tata tertib dikenakan terhadap golongan doktor itu yang menyertai demonstrasi di beberapa lokasi hospital seluruh negara semalam. Berkaitan dengan doktor kontrak tidak akan dikenakan. Doktor boleh, saya ada satu soalan berkaitan dengan untuk mendapat pencerahan berkait dengan doktor bantuan doktor kontrak. Tidak dikenakan apa-apa tindakan. InsyaAllah tidak ada tindakan pada mereka. Bagus. Walaupun mereka telah pun keluar semalam demonstrasi. Ketika sesi menjawab itu, wakil pembangkang beberapa kali mencetuskan situasi tegang. Suasana riuh menyebabkan apa yang diperjelaskan menteri tidak diambil peduli oleh segelintir wakil pembangkang. Akhirnya isu yang sama dibangkitkan lagi oleh wakil Klang berhubung adakah tindakan disiplin dikenakan kepada doktor kontrak yang menyertai demonstrasi. Depan sini ialah tolong batalkan tindakan disiplin terhadap doktor-doktor yang yang ada harta. Kelang. Dia dah explain dah tadi, you tak dengar. Ya, saya sudah beritahu. Itu masalahnya, kena duduk. Bila menteri cakap, tolong duduk. Dah. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Kelang, sila duduk. Saya kata sila duduk. Menteri dah explain dah. Saya buat catatan apa menteri cakap. You tak dengar. Datuk Seri Dr. Adham turut memaklumkan ke pengetahuan Dewan mengenai keperluan hospital untuk pesakit COVID-19 di Melaka. Selain pada modular ICU yang kita dah bina 10 unit yang berhormat ya. Kita dah bina modular ICU di Hospital Melaka. Jadi akan tambah berapa katil ICU? Yang itu 10 unit ICU. 10 unit ICU dah ditambah ya. Recently dah ditambah ya. Di Melaka? Kita akan bawa Hospital Medan yang ditutup di Labuan. Labuan sekarang kes dah turun kerana vaksinasi dah naik. Jadi kita akan ambil daripada Labuan ke Melaka. Okey? Masih ke Melaka. Speaker, saya mohon jasa baik Menteri, Padang Serai tak dapat ucap. Terdahulu menerusi sesi meminta penjelasan, Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berkata, proses vaksinasi yang dipercepat diyakini berupaya mengembangkan kehidupan baru dalam kalangan rakyat. Malah beliau yakin sektor ekonomi di kawasannya itu akan kembali rancak. Ekonomi di Sabah ini cukup bergantung kepada IKS dan juga sektor pelancongan. Kalau kita melihat dua perkara ini dapat kita percepatkan proses vaksinasi untuk mereka yang terlibat dalam dua sektor ini, saya percaya ekonomi di negeri Sabah nanti akan dapat dirancangkan semula. Jadi saya minta KKM beri nasihat kepada agensi kerajaan terlibat, Kementerian Pelancongan, kita beri vaksin secepat mungkin kepada sektor-sektor yang tertentu ini supaya mereka dapat memulakan aktiviti ekonomi mereka dengan cepat apabila pandemik kita sudah mula reda nanti, insya-Allah. Dalam masa sama, kawasan pedalaman di Sabah perlu diberi tumpuan dalam menjayakan program imunisasi kebangsaan. Dan di Sabah ini geografinya sangat luas. Saya minta kepada KKM supaya menasihatkan, memberi pandangan kepada mesti bahawa one single dose sangat diperlukan di Sabah itu. Kita tidak mampu untuk membawa keluar setiap rakyat yang berada di pedalaman khususnya kerana mereka mempunyai kepayahan untuk keluar. Liputan internet pun
boleh katakan susah. Mereka tidak dapat menggunakan apps MySejahtera secara maksimal. Jadi saya minta one single dose ini diperbanyakkan kuantitinya. Beliau turut mengharapkan KKM dapat memberi keutamaan dan perhatian serius kepada kesihatan di Sabah memandangkan banyak daerah memerlukan kemudahan hospital yang masih lagi terlalu rendah. Laksana dasar baru untuk mereka yang mahu rentas negeri atau buka sektor ekonomi. Wakil Tanjung Karang Tan Sri Noor Omar berkata, SOP pembukaan parlimen dengan mewajibkan semua pihak terlibat melakukan ujian saringan COVID-19 boleh diguna pakai. Vaksin memang untuk diri kita. Tapi swab test untuk nak pastikan kita tidak membawa virus. Seperti kita lah hari ini. Semua dah dapat 2 vaksin. Tapi bila nak masuk parlimen, kita kena buat swab test lagi. Kita kena buat PCR. Boleh ataupun tidak, kementerian melaksanakan dasar yang baru, SOP yang baru. Bahawa jadikan sesiapa yang nak merintah negeri ataupun nak pergi kerja, nak buka perniagaan, mesti ada satu pasport. Pasportnya bukannya surat miti, tapi pasportnya ialah daripada Kementerian Kesihatan. Sekurang-kurangnya tunjuk, oh dah ada RTK. Tetapi mesti ada pasport. Berapa lama RTK ni boleh diiktiraf? Kalau boleh iktiraf kata seminggu, okey. Dia ada satu sistem. Sejahtera boleh buat. Hari ini saya buat 7, saya pergi dalam Sejahtera. Besok tinggal 6, lusa tinggal 5. Dan akhirnya kosong. Bila kosong saya tak boleh masuk. Tak boleh pergi mana-mana. Kena buat balik semula. Berhubung bayaran ujian saringan pula, Tan Sri Noor mencadangkan agar kerajaan memberi subsidi separuh harga atau secara percuma kepada golongan B40. Wakil Sabak Berendam pula mahu kerajaan menetapkan harga yang berpatutan bagi perkhidmatan ujian saringan COVID-19. Ini memandangkan negara sedang menghadapi pandemik dan ramai yang terjejas akibat ekonomi yang tidak menentu. Tentang bayaran swab test yang berbeza-beza ikut klinik persendirian dan juga hospital swasta. Umpamanya rapid test kit antigen ataupun RTK antigen bayarannya di antara RM80 hingga RM220. Manakala bagi swab test polymerase chain reaction ataupun PCR di antara RM220 hingga RM400. Tindakan klinik-klinik persendirian ini dan swasta ini adalah tidak bertanggungjawab kerana mengenakan bayaran yang terlalu tinggi dan ibarat menangguk air keruh. Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman mengajak kesemua ahli parlimen bersama-sama bersatu dalam menghadapi pandemik COVID-19. Merenung kampung bahagia dari pinggir jeti. Rumput di kaki tumbuh melata. Marilah kita berbahasa dengan penuh pekerti bersama menyelesaikan masalah rakyat jelata. Akhirnya kunci utama kejayaan kepada semua perkara di atas ialah peranan bersama kita semua. Tunggu hasil dapatan oleh Kementerian Kesihatan. Itu pandangan Wakil Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berhubung penggunaan ivermectin iaitu ubat jenis antiparasit untuk merawat pesakit COVID-19. Saya juga mengikuti akan perkembangan ivermectin ini pada awal lagi, ya, dan saya pun telah memberikan pandangan-pandangan saya secara terbuka juga, walaupun saya letakkan perkara ini dalam jurisdiksinya Kementerian Kesihatan, DG dan pihak teknokrat sini untuk membuat keputusan. Dan saya tahu juga bahawa KKM Putrajaya dengan segala pengiktirafannya sedang menjalankan ujian klinikal dan kita tunggu kita tunggu sebentar untuk mereka mengeluarkan dapatan-dapatan mereka. Begitu Datuk M Tua. Adapun saya tahu bahawa ada di kalangan GPs yang menggunakan ivermectin ini. Ketika Wakil Kuala Selangor berucap, Wakil Kapar Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid bangun mencelah dengan membangkitkan isu elang kritikal petugas kesihatan yang terlibat dengan pengurusan pesakit COVID-19. Beliau mahu perkara itu dikaji semula untuk penambahbaikan. Ia bagi menghargai sumbangan mereka dalam menangani pandemik.
Allowance critical ini sebenarnya telah pun ada, tetapi mestilah dikaji semula kerana pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan dalam COVID-19 ini. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Ambos dijaga. Kami sudah siap. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Beralih ke sesi penerangan tindakan menangani pandemik COVID-19. Bilangan kes serius COVID-19 yang tergolong dalam kategori 3, 4 dan 5 berdasarkan keadaan klinikal kes ketika baru didiagnosis adalah kecil berbanding dengan jumlah keseluruhan kes. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba memaklumkan 2.5% untuk kategori tersebut berbanding jumlah kes harian semalam iaitu lebih 14,000. Hingga 26 Julai 2021, jumlah cumulative case yang telah dijalankan penjujukan genom oleh Institut Penyelidikan Perubatan dan beberapa agensi adalah sebanyak 1,668. Pecahannya, KKM 707, MOSTI 115, KPT 846, iaitu merangkumi 0.17%, iaitu 0.17% daripada semua kes positif. Daripada jumlah ini, bilangan variant of concern ataupun VOC, Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2 adalah 409 kes. Dan dapati bahawa kes yang melibatkan VOC semakin meningkat sejak Mei 2021. Perkembangan ini adalah sejajar dengan situasi di negara lain di mana VOC seperti varian Delta mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Beliau menjelaskan varian membimbangkan VOC boleh menyebabkan berlakunya penularan jangkitan yang pantas, jangkitan dengan gejala dan komplikasi yang teruk. Bagaimanapun, pemberian vaksin akan dapat mengurangkan kesan terus jangkitan COVID-19 termasuk kematian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan meningkatkan kapasiti ujian pengesanan COVID-19 di setiap negeri. Langkah itu dilaksanakan melalui kerjasama berterusan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Hingga 26 Julai semalam 2021, terdapat 51 makmal kerajaan di bawah KKM, KPT, Kementerian Pertahanan dan MOSTI dan 43 makmal swasta mempunyai kapasiti untuk menjalankan ujian RT-PCR SARS-CoV-2 di seluruh negara dengan kapasiti ujian sebanyak 122,603 ujian sehari. Berbanding dengan kapasiti ujian RT-PCR pada bulan Mac 2020 yang hanya 6,210 ujian sehari, iaitu peningkatan sebanyak 1,874%. Jelasnya, peningkatan itu dapat dilihat di Selangor yang mana bilangan ujian RT-PCR meningkat kepada 2.43 juta dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding tahun lalu. Malaysia adalah antara negara pertama yang menggunakan kaedah ujian RT-K antigen SARS-CoV-2 untuk pengesanan COVID-19 di fasiliti kesihatan dan lapangan.
Kapasiti penggunaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC seluruh negara telah mencapai tahap 61%. Sehingga kini sebanyak 132 PKRC telah diwujudkan bagi menampung peningkatan jumlah pesakit COVID-19. Sehingga 26 Julai, terdapat sejumlah 29,835 katil di semua 130 PKRC di seluruh negara, iaitu dengan penambahan sebanyak 1,468% berbanding 1,965 katil pada Mac 2020. Setakat ini, kapasiti penggunaan keseluruhan PKRC adalah 61%. Kesemua PKRC ini telah diwujudkan dengan kerjasama NADMA, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pengurusan Bencana Negeri, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa tempatan. Mengulas lanjut, sejumlah 221 buah hospital awam dan swasta telah dikhususkan bagi rawatan pesakit COVID-19. Jumlah katil ICU di semua hospital tersebut juga kini mencegah 1,533 buah katil berbanding 316 katil pada 30 Mac lalu. Sementara itu, bagi meningkatkan kapasiti katil merawat pesakit COVID-19, kerajaan melaksanakan pengubahsuaian ruangan tertentu di hospital awam. Ruangan tertentu di bangunan hospital telah dijadikan wad dan unit rawatan kecemasan ICU sementara. Ini termasuk pembinaan di Hospital Medan, ICU Medan, modular ICU dan penggunaan ICU di hospital swasta. Selain fasiliti, peralatan-peralatan perubatan seperti katil pesakit, katil ICU, ventilator turut dipertingkatkan bagi memperkukuhkan keupayaan dan kesiapsiagaan dalam menangani pandemik COVID-19. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan juga telah mewujudkan Pusat Penilaian COVID-19 CAC secara maya di Greater Klang Valley GKV. Langkah itu bagi memantau pesakit COVID-19 yang tiada gejala atau mempunyai gejala ringan. Ini sekaligus dapat mengelak jangkitan COVID-19 di dalam komuniti. 100 juta ringgit lagi diperuntukkan tahun ini bagi penyumberluaran pesakit kepada hospital swasta yang bertujuan mengurangkan masa menunggu pesakit yang perlu menjalani pembedahan atau prosedur kritikal. Tindakan itu sekaligus membantu meningkatkan kapasiti hospital kerajaan merawat pesakit COVID-19. Pada tahun 2021, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 100 juta lagi kepada KKM bagi tujuan penyumberluaran perkhidmatan kesihatan ke hospital swasta dengan memberikan keutamaan kepada kes-kes di Lembah Kelang. Penyumberluaran bagi kes-kes lain daripada COVID-19 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasiti hospital awam bagi merawat kes-kes COVID-19. Kementerian Kesihatan telah mewujudkan Pusat Penilaian COVID-19 CSC secara maya di Greater Klang Valley GKV. Ketika sesi penerangan tindakan menangani pandemik COVID-19, Menteri Kesihatan berkata langkah itu bagi memantau pesakit COVID-19 yang positif, yang tiada gejala dan mempunyai gejala ringan sekaligus mengelakkan jangkitan COVID-19 di dalam komuniti. Bagi pakar kesihatan, mereka mengakui beberapa penambahbaikan perlu diberi perhatian. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, penilaian secara maya ini bukan sahaja dapat memudahkan pesakit dan mengurangkan risiko jangkitan, malah dapat mengurangkan beban petugas kesihatan. Jelasnya, beberapa risiko perlu dipertimbangkan termasuk penilaian klinikal seperti tekanan darah, nadi dan oksigen pesakit yang tidak dapat dipantau secara maya. Kerajaan mestilah memberi latihan bimbingan yang cukup kepada masyarakat, terutama pesakit, keluarga dan sebagainya, supaya mereka faham dan tahu prosedur-prosedur dan apa kerja yang perlu lakukan, tempat melakukan sebagainya apabila mereka perlu menggunakan sistem ini. Yang kedua, pihak kerajaan juga atau pihak yang berkenaan patut menyediakan sistem sokongan. Pertama, seperti ada manual, prosedur, bahan-bahan rujukan. Bagi pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan kesihatan am Dr. Hanafiah Bashirun pula, penilaian secara maya itu ada kebaikannya, cuma perlu dipertimbang yang memerlukan penilaian klinikal.
Jikalau kita melakukan COVID Assessment Center secara virtual, kelebihannya ialah kita dapat mengurangkan kesesakan di pusat penyelaian tersebut. Selain daripada itu, kita mengurangkan risiko tularan jangkitan di pusat assessment itu sendiri. Akan tetapi harus diingat, untuk membuat penilaian secara virtual pula ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, terutamanya penilaian klinikal adalah penting. Mesyuarat khas Dewan Rakyat berlangsung dalam suasana normal baharu mengikut SOP ketat yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia bagi mengekang penularan COVID-19 sekaligus memastikan kelancaran persidangan. Laporan Vimala Kasturi Verasamy. Langkah mencegah jangkitan virus sudah dilaksana sebelum sidang bermula. Setiap wakil rakyat perlu melakukan ujian calitan COVID-19 dan disahkan negatif sebelum dibenarkan hadir ke Parlimen. Arahan sama turut berkuat kuasa kepada semua petugas di Parlimen, termasuk petugas keselamatan, pegawai kementerian dan pengamal media. Saringan keselamatan dan kesihatan ketat dilakukan bermula di pintu masuk utama kompleks Parlimen. Individu bergejala, berisiko tinggi dan kontak rapat kes positif tidak dibenarkan masuk. Pelitup separuh muka wajib dipakai setiap masa. Dalam Dewan Persidangan, tempat duduk antara ahli parlimen diletakkan penghadang lut sinar. Ia bagi mengurangkan kontak dan mematuhi arahan penjarakan fizikal. Di lobi Dewan Rakyat, suasananya lengang. Ia berbeza dengan keadaan sebelum pandemik apabila kawasan ini biasanya dipenuhi dengan ramai orang. Kini, kehadiran ke Parlimen sudah dihadkan. Sebarang perjumpaan di sekitar kompleks Parlimen dikawal ketat. Tiada lagi aktiviti perkumpulan, semuanya bagi mengelakkan risiko jangkitan COVID-19. Vimala Kasturi Virasamy, Berita RTM. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun mengambil maklum keputusan Ahli Dewan Gua Musang yang memohon agar tempat duduknya dipindahkan. Jelas Datuk Seri Azhar, beliau telah mengarahkan Setiausaha Dewan Rakyat mengambil tindakan sewajarnya. Terdahulu, Tan Sri Tengku Razli Hamzah memohon agar tempat duduknya dipindahkan. Dalam sepucuk surat yang dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, beliau memohon agar tempat duduknya dipindahkan berhampiran Blok Bebas. Saudara, berita Parlimen sempena Mesyuarat Khas Dewan Rakyat berakhir di sini. Esok, Ahli Parlimen akan mendengar pula sesi penerangan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkenaan program vaksinasi. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi.